just satu reminder saja ya berkenaan dengan ujian kita. Okey. Okey, seperti yang kita dah bincang semalam, ujian 2 untuk isu-isu sains actuary akan diadakan pada minggu revision ya, hari Jumaat 9 Julai jam 9 hingga 12 tengah hari. Setakat inilah, melainkan jika ada pertukaran kita akan bincang dalam WhatsApp group ya. Itu ujian 2 isu-isu sains actuary. Ujian 2 model kemandirian pula akan diadakan minggu ketiga final week dan hari Rabu 28 Julai 9 hingga 12 tengah hari. So itu mengenai ujian. So yang lain tu boleh ditanya selepas ini ataupun dalam WhatsApp group pun boleh tanya. So setakat ni ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan mengenai ujian 2 sama ada model kemandirian ataupun isu-isu sains actuary? Tak ada apa-apa soalan. Okey, kalau macam tu kita teruskan. Selepas kuliah ni ada lagi bengkel untuk projek penyelidikan? Ada lagi bengkel ke? Ada. Ada. Hari ini siapa bagi bengkel? Dr. Humaida. Dr. Humaida. Tentang apa ya? Pembentangan berkesan. Oh, pembentangan. So, dah sampai pembentangan dah tu. So, yang terakhir lah ya. Okey. Okey, kita buat cepat. Kuliah saya sedikit saja. Lepas tu kita ambil gambar sikit ya. So, saya kongsikan sini kuliah saya. Okey. Okey, boleh nampak ya. Lambat sikit dia keluar. Okay. Okey, so sekarang kita telah berada di minggu ke-14 dan kita akan mempelajari tentang Bullman-Strop credibility. Kalau minggu ke-12 dan ke-13 tak silap saya kita belajar tentang Bullman credibility, sekarang kita belajar tentang Bullman-Strop credibility. Jadi ini adalah hanya kesenambungan ya daripada yang lepas itu. Okey. So kita teruskan dengan introduction, sedikit recap ya. In previous lecture, when we use Bullman credibility, losses x1 until xn are assumed IID ya. Jadi kita boleh cari dia punya purata, kita boleh cari expected mule and so on. Tapi semuanya ada parameter kan. Adalah formula-formulanya. So you kena refer balik kepada lecture 2 minggu lepas ya. So now perbezaannya ialah sekarang ni kita ada losses bukan saja untuk 1 tahun tetapi banyak tahun. Itu saja bezanya Bullman-Strop dengan Bullman. Jadi sekarang kita ada losses untuk banyak tahun. So if we have losses for year 1, year 2 and so on until year end, IID assumption means that policy holder has the same exposure for every year. Maksudnya kita masih lagi ada IID tapi untuk setiap tahun itu dia IID. Jadi tahun lainlah ya. Jadi itu saja bezanya. Tetapi for commercial insurance this assumption is frequently violated. So macam mana kita nak tackle benda ini ya? Okay, that's why kita ada Bullman-Strop credibility. Sekarang ni kita instead of kita lihat YJ
Ya, sekarang kita let YJK. Ya. Sebab YJK mewakili loss for vehicle K in year J. Sekarang kita ada masukkan year sekali dalam tu. Jadi sekarang instead of Y1 until YN, kita ada YJ1 until YJMJ. Ya. Jadi kita ada loss in year J lah. Jadi ada indikator untuk tahun. Ya. Okay. So under Bullman-Stroop model, if YJK are IID across all vehicles and years. Jadi untuk permudahkan, kita bukan saja kata dia IID dalam tahun-tahun masing-masing, tapi kita kata dia IID untuk semua tahun. Ya. Jadi ada Bullman-Stroop, EYJK ni adalah mu theta dan variance YJK ini adalah sigma kuasa 2 theta. So they are the same for all vehicles and years. Jadi mu theta ni inilah expected loss dan sigma kuasa 2 theta inilah variance of loss per year vehicle. Maksudnya setiap tahun, setiap saya nak perbaiki sikit saya punya ni ya. Saya kena buang animation. Okay, saya kongsi semula. Tadi saya terlupa nak buang animation ya. Jadi dia bergerak tanpa saya gerakkan dia. Okey, nampak ya saya punya slide? Okey, saya teruskan ya. So sekarang ni mu theta ni masih lagi expected loss, sigma kuasa 2 theta ni masih lagi variance, tetapi sekarang kita lihat untuk per year vehicle. Maksudnya untuk per year and per vehicle. Jadi dia across ya. So kita masih lagi nak cari benda yang sama. Cuma kita tambah ianya adalah untuk setiap tahun juga. Okey, jadi seperti biasa kita nak cari X bar kan. Jadi untuk nak cari X bar, kita biar dulu XJ sebagai average loss per unit of exposure untuk tahun J. Jadi XJ adalah semua loss dalam tahun yang sama. Ya. Jadi EXJ adalah sama dengan mu theta dan variance XJ adalah untuk jadi variance of XJ juga sama dengan sigma kuasa 2 theta sebab kita dah andaikan dia IID across all year tadi kan. Jadi kita masih boleh kata dia sama. Ya. Jadi average loss per vehicle for the entire end year period ya. X bar. Jadi X bar ni mewakili untuk kesemua tahun. Ya. Jadi adalah hasil tambah untuk semua tahun ya, MJ XJ bahagi hasil tambah MJ. Jadi sekarang ni kita dapatkan hasil tambah itu bagi setiap tahun ya, bahagi dengan bilangan tahun dan XJ itu pula mewakili average untuk tahun tersebut ya. Itu bezanya dengan Bullman credibility yang kita belajar sebelum ini. Jadi seperti biasa kita ada EX bar sama dengan mu theta dan variance X bar. Sebab kita deal dengan X bar di sini, variance-nya kita kena bahagikan dengan M. Macam sebelum ni kita bahagi N, sekarang ni bahagi M iaitu bilangan tahun. Ya? Jadi mu theta dan sigma kuasa theta adalah mean dan variance untuk
satu vehicle dalam 1 tahun, ya, single vehicle in 1 year. Jadi kita tengok example 1, macam mana nak prove variance X bar adalah sigma cos 2 bahagi M with, ya, sebab dia we deal with X bar, jadi kita bahagi dengan M kuasa 2 lah, ya. Jadi kita dah boleh agak formula dia. Variance X bar adalah variance summation MX bahagi dengan M, tapi bila M bawa keluar dia kuasa 2. Jadi yang ini ni bukan kuasa 2 ni, ini M darab variance, ya. Jadi dia kita cancelkan. So I think ada salah sikit ni dan ada typo di sini, ya. Dia bukan M kuasa 2, ni pun bukan M kuasa 2, ya. Jadi itu sebabnya bila kita bahagikan dengan M, ya. Okey, ada typo situ, nanti perbaiki, ya. Okey. Jadi sekarang credibility estimate kita masih sama, iaitu mule head theta adalah Z X bar tambah 1 mana Z mule. Cuma sekarang definition dia berbeza sedikit daripada Bowman yang kita belajar sebelum ni. Kita masih ada lagi theta sebagai risk parameter, tetapi mule head kita adalah estimate of expected loss for one exposure, untuk satu exposure, ya. Dan X bar adalah average loss untuk semua exposure kita. Z masih lagi credibility weight. Mule adalah expected loss untuk one exposure, sebab kita deal dengan banyak tahun sekarang ni, ya. Jadi mule head adalah estimate of expected loss for one exposure. Maka kalau kita ada sebanyak MJ exposure, expected loss kita kena darabkan dengan MJ. Nanti kita tengok contohlah supaya kita nampak bagaimana kita nak gunakan definition ini. Okey, seperti Bowman credibility dalam previous lecture, it was shown that Z, kita punya weight, ya, adalah variance of EX bar bahagi variance of X bar. Jadi dalam Bowman credibility, kita tahu mule head adalah ZX bar tambah 1 mana Z mule, sama juga, cuma X bar ni adalah average loss untuk kesemua exposure kita. Jadi kita juga masih boleh guna prinsip yang sama, ya. The same Z can be used. Jadi Z adalah variance EX bar bagi variance X bar, ataupun variance EX bar bahagi E of variance tambah variance of E. And kita tahu E of X bar sama dengan mule, maka variance of EX bar adalah variance of mule. Yang ini kita punya variance of hypothetical mean ataupun VHM, ya. Saya tak ingat which one is which, tapi satu kita nak tengok variation, satu lagi kita nak tengok homogeneity, kan? Yang itu kita dah tengok dalam lecture minggu lepas. And then variance X bar pula kita tahu sigma kuasa 2 bagi M. Jadi E of variance X bar sama macam yang hari tu. Jadi E of sigma kuasa 2 bagi M atau EPB, expected, saya pun dah lupa lah istilah panjang dia apa. Tapi short formnya EPB bahagi M. So sama macam yang hari tu, Z adalah variance E bahagi E of variance tambah V variance of E. Jadi VHM bahagi VHM tambah EPB over M. So kita tukar-tukar balik. Ini adalah M bahagi M tambah K, di mana K adalah EPB bahagi VHM, ya. Exactly the same sebelum ini, tapi M tu adalah exposures kita. Jadi this is the same as Z. This is the same Z as Bowman credibility, except that number of exposures M replace number of years or number of observations N. Okay, so kita ada total exposure sebab kita deal with keseluruhan tahun. Kalau hari tu kita tengok untuk setiap tahun. Okay, I think we have reached the last example for today and for the whole course, which is example 2.
So, a commercial automobile policyholder had the following exposures and claims over a 3-year period. Jadi sekarang kita ada untuk setiap tahun, kita ada number of vehicles, ini MX kita, dan kita ada number of claims, ini X kita. Jadi exposure dah diberikan di sini. Jadi number of claims in a year for each vehicle is Poisson. Parameter dia sama, iaitu lambda. Parameter lambda pula distributed sebagai F lambda 6 lambda times 1 minus lambda, and lambda is from 0 to 1. Sekejap ya. Okay, saya sambung semula. Maaf, ada gangguan, sedikit gangguan. Okay, so kita diberikan exposure di sini. Okay, number of claims, frekuensi kita, Poisson, parameter dia lambda, semuanya ada parameter yang sama untuk setiap tahun. And then parameter ini pula ada taburannya, iaitu PDF-nya F lambda, 6 lambda times 1 minus lambda. Lambda from 0 to 1. So, soalannya policy holder di tahun keempat. Maksudnya kita dah ada the previous years, sekarang kita nak tengok tahun keempat. Policy holder has 18 vehicles in year 4. Use Bullman-Strop credibility to estimate expected number of policyholder claims in year 4. Jadi gunakan previous years dan kita nak predict expected number of claims in year 4. So macam mana nak dia stuck pula dekat situ. Okey, macam mana nak selesaikan? Yang diberi maklumat tadi, X condition on lambda ataupun frekuensi dia adalah Poisson ya, dan kita tahu Poisson mean dia lambda lah ya, mean sama dengan variance iaitu lambda. Lambda pula ada taburannya iaitu PDF-nya F lambda. Jadi dari sini kita boleh cuba dapat overall mean dan kita boleh cuba dapat X bar. Overall mean adalah mule ataupun E of EX, tapi kita tahu X lambda E of X ini adalah lambda, so masukkan saja. Jadi kita ada E of lambda. Tapi lambda ni pula ada PDF dia, jadi tak bolehlah cari E lambda straight macam tu, kena juga buat some integration ya. Sebab kita tahu lambda from 0 to 1, jadi seperti biasa nak cari mean X darab Fx kan. So ini lambda darab F lambda. So lambda darab 6 lambda 1 minus lambda D lambda. Berhati-hati integration dia from 0 to 1 sebab dalam maklumat dia dah bagi tahu lambda from 0 to 1. Jangan pula kata from 0 to infinity ya. So bila selesaikan kita dapat half. Okay. So kita dah boleh dapat mule di situ. Kita boleh juga cari X bar seperti biasa kita ada
we are dealing with numbers now. Jadi ni number of claims divided by number of exposure. Jadi number of claims kita, number of exposures kita bahagikan saja. Kalau kita tengok balik, ini number of claims kita, ini number of exposures kita. So total ni bahagi total ni. So 13/36. Jadi kita kena faham maksud soalan. We are dealing with numbers ataupun frekuensi. Jadi EPV ialah E of variance ataupun E of lambda, sebab kita tahu ni sebenarnya kena sambung lagi untuk Poisson. E of X sama dengan variance of X iaitu lambda. Jadi E of lambda kita dah cari dekat sini kan, iaitu half. VHM pula, VHM adalah variance of E of X. Ini adalah variance of lambda. So variance of lambda ni kena buat moment kedua tolak min lah. E of lambda squared tolak E of lambda the whole thing squared. So kena integrate lah sebab taburannya dia beri dalam bentuk PDF. So from 0 to 1 lambda squared F lambda. Yang ni minnya kuasa 2. So integration boleh dilakukan. VHM adalah 1/20. Dah dapat semua mu, X bar, EPV, VHM. Bolehlah kita cari kita punya Z. M adalah exposures kita. Jadi 36 bahagi 36 tambah setengah bahagi 1/20. 1/20. Jadi 18/23. Jadi bila kita nak cari credibility kita, iaitu mule head, ini adalah Z X bar tambah 1 mana Z mule. Jadi Z kita 18/23, X bar 13/36. Jadi 1 mana Z, dia punya balance ni lah 5/23, mule setengah, kita ada 9/23. Tapi ini untuk per claim per exposure. Ini untuk per exposure. Sedangkan in year 4 we have 18 exposure kita. Sebab kita ada 18 vehicles. So darablah sahaja M darab mule ataupun 18 darab 9/23 iaitu 162/23 atau 7.04. So tak banyak beza dengan Bullman stroke minggu lepas. Cuma kali ni we are dealing with the whole years, semua tahun. Jadi kita deal with bilangan exposure keseluruhannya sekarang. Okey. Jadi sedikit recap ya, kita masih ada E of X tapi sekarang ni E of X JK sebagai kita punya mu theta dan variance of X JK sebagai sigma kuasa 2 theta. Ini adalah loss of vehicle J in year K. X bar, jadi X bar kita adalah bilangan yang tadi tu bilangan claim bahagi total exposure. Tapi dia tak semestinya bilangan claim, dia boleh jadi severity and so on. Yang penting yang atas tu total dia bahagi dengan exposure dia. And then lepas tu barulah kita boleh cari mule head iaitu Z X bar tambah 1 mana Z mule. Cuma bila kita nak cari untuk keseluruhan exposure, kita kena darabkan dengan bilangan exposure itu. Okey, seperti biasa Z adalah M bahagi M tambah EPV bahagi VHM. Sekarang ni M adalah, kalau hari tu bilangan size sampel kita. Sekarang ni bilangan exposure kita. So sebenarnya ada banyak lagi tentang credibility theory, setengah-setengah kalau you tengok syllabus dekat universiti lain. Credibility theory ni adalah satu course on its own sebab ada banyak. Tapi dekat sini sebab you dah belajar banyak sangat, kita pun tak tahu nak select mana-mana. So for those who are interested to take SOA exam, yang ni credibility theory dia cover dalam STAM. So your seniors ada juga yang dah lulus STAM. Yang susah untuk lulus adalah LTAM, long term. Long term actuarial mathematics. Short term actuarial mathematics ni banyak dah cover dalam kursus model kemandirian dan isu sains actuary dan akan cover juga dalam teori risiko nanti. Long term LTAM tu dia banyak actuarial mathematics 1, actuarial mathematics 2 and
tambahan sedikit lagi. So exam yang ini ada yang boleh lulus. Jadi tapi kalau nak lulus kena ada some more independent study ya, sebab ada lagi topik-topik yang tak dapat cover on credibility theory. Ya. Bayesian inference dan kaitannya dengan Bullman saya tak masukkan sebab Bayesian itself is a lot. So Bullman and Bayesian estimates untuk gamma Poisson and beta binomial models, actually they are related, tapi saya tak dapat sebab saya tak sentuh Bayesian. Bayesian itself tu pun memerlukan 2-3 minggu untuk ajar. Tapi boleh buat independent study kalau berminat untuk ambil exam. And then ada lagi method-method lain untuk dapatkan credibility. Kita dah buat limited fluctuation, kita dah buat Bullman dan kita dah buat Bullman-Strop. Tapi Bullman dan Bullman-Strop ni pun masih tak menyeluruh. Kita tak tengok lagi non-parametric dan semi-parametric. Apa yang kita tengok adalah full parametric. Kalau kita diberi parameter lambda, and I think last week kita buat kalau kita setiap tu kita ada categorical kan. Jadi untuk non-parametric and semi-parametric kita tak sentuh. So ini pun boleh belajar sendiri. So dalam question bank yang saya upload tu ada benda yang saya tak masukkan dalam lecture. So yang itu tak masuk lah dalam exam. So nanti you selective sikit bila you nak study the past year questions for your bukan final ujian 2 nanti. Okay, I think that's it. Thank you and good luck in your exam, which is I think next week saja tapi hari Jumaat. So dalam seminggu lebih saja. So no assignment. So altogether you have 3 assignment sahaja untuk kursus ini. Okay. Any question? Okey, sekarang dah pukul 9.50. Seperti yang saya bagi tahu semalam, saya nak ambil gambar. Kejap ya. So saya nak buat together mode. Saya akan panggil ikut team ya. Okay. Boleh saya panggil, are you guys ready? Saya nak ambil gambar, saya nak print screen ya. Saya mulakan, kita ikut, saya akan tukar-tukar group 1 and then group 9. Lepas tu group 2 and then group 8. Lepas tu group 3 and then group 7. Then group 4, group 6, last kali group 5. So saya nak panggil group 1 dahulu. Group 1, you guys ready? Saya dah ada dalam gallery mode. Oh, ada dah change the scene. Okay. Okay. Group 1, saya nak Nur Musliha, Rabiatul Adawiyah, Nurul Ain, Intan, Salini, Nur Akilah dan Joshua. Okay. Okay, tu siapa? Dah tukar dah scene. Okay. Okay. Lagi yang lain, cepat kita nak ambil gambar. Nanti you all nak pergi kelas Dr. Humaida pula. So 7 orang, campur saya 8. Baru 4. Nur Musliha ada?
Oh, tu Nur Musliha. Okey, baru kenal lah, lupalah Nur Musliha. Rabiatul Adawiyah. Rabiatul mana? Angkat tangan. Tak ada eh. Nurul Ain ada? Nurul Ain ada? Rabiatul Adawiyah mana tadi? Saya tak nampak. Ada angkat tangan. Oh, Rabiatul Adawiyah. Nurul Ain? Nurul Ain ada? Okey, Nurul Ain. Intan? Intan ada? Intan. Salini? Hai doktor. Salini. Hai. Nur Akilah? Nur Akilah ada? Okey, Nur Akilah dan Joshua. Mana Joshua? Joshua, where are you? Is Joshua here? Joshua tak ada pula. Tapi kenapa gambar ni pegun ya? Okey, dia dah gerak. Okey, saya nak print screen. Tapi kenapa gambar saya bergerak? Okey. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Sekejap. Mana saya nak print screen? Okey, sorry. Saya tak tahu macam mana nak print screen sekejap ya. 1, 2, 3. Sekejap ya. Okey, sorry. Lagi sekali. Saya tadi tak pandai. Tak apa Prof. Boleh. Okey, 1, 2, 3. Okey, saya baru je hantar. Okey, kita pergi kepada grup 9. Grup 9, Iman, Ahmad Haziq, Cynthia, Putri, Nurnisha, Siti Aisyah dan Quratul Ain. Okey, Iman mana? Iman, Ahmad Haziq. Ya, Ahmad Haziq mana? Ahmad Haziq tak ada. Okey, Cynthia at the back sebelah saya dalam gambar saya. Putri. Ya Prof. Putri. Okey, Putri. Nurnisha.
Nurnisha, Siti Aisyah. Siti Aisyah dan Quratul Ain. Quratul Ain memang tak ada Okey, so 1, 2, 3. Okey, saya baru hantar. Gambar saya semua pegon saja. So saya kena keluar balik dari gambar dan Okey, so saya nak panggil grup 2. Grup 2, Teh Wiji, Loh Rishan, Chew Yilin, Tan Rui Kiong, Alisa, Ovia. Okey. Teh Wiji. Teh Wiji ada? Loh Rishan. Loh Rishan ada? Okey. Chew Yilin. Chew, okey. Tan Rui Kiong. Okey. Alisa. Okey, Alisa sebelah saya. Ovia. Okey, Ovia. Okey, ready ya? 1, 2, 3. Okey, saya cuba hantar. Okey, itu grup 2. Okey, kita tengok grup 8. Grup 8, Anis Suraya, Alia Suraya, Aiman Afrina, Farah Nadia, Miza Edina, Nur Syahira, Abdul Latif. Okey, Anis. Mana Anis? Saya masih lagi tak berapa kenal. Mana Anis Suraya? Tak ada. Alia Suraya? Alia. Aiman Afrina? Okey, itu yang baru muncul tu Anis Suraya ke? Farah Nadia? Farah? Miza? Miza ada? Miza tak ada ya? Nur Syahira? Nur Syahira, Abdul Latif. Okey, ready semua ya? 1, 2, 3. Okey, saya hantar sekarang. Okey. So sekarang kita nak pergi grup 3. Grup 3 iaitu Oh Jing Yip, Chong Chi Cheng, Patrick, Tan Kai Lun, Toh Kun Weng, Yap Mei Song dan Goh Pei Zi. Okey. Oh Jing Yip mana? Okey, Chong Chi Cheng. Okey, Patrick. Tan Kai Lun. Toh Kun Weng. Yap Mei Song. Goh Pei Zi. Okey, ready ya? 1, 2, 3. Okey, kita pergi kepada grup 3. Grup 7. Grup 7. Danny, Yao Zhao Hong, Wong Chun Kit, Wong Chun Tik, Muhammad Haikal, Levan dan Sudesh.
Semua ada? Oh, masih pakai mask. Mesti dalam kereta ni. Okey. Danny? Mana Danny? Okey, Danny. Yao Zhao Hong. Oh, ada. Wong Chun Kit. Wong Chun Tik. Muhammad Haikal. Where is Muhammad Haikal? Tak ada. Devan Raj. And Sudesh. Okey, ready semua? Kita ambil gambar. 1, 2, 3. Okey. Grup 4. Hadira, Sarasvati, Kartinia, Vilvili, Vilasini, Kunavati dan Yoga Nageswari. Baik, 3 orang je. Okey, semua dah masuk. Hadira, angkat tangan. Hadira. Sarasvati. Kartinia. Vilvili. Vilasini. Kunavati. Dan Yoga Nageswari. Okey, semua ada. Good. Okey, ready ya? Okey, 1, 2, 3. So, sekarang kita pergi kepada grup terakhir. Grup 5. Belum. Grup 6 belum lagi. Grup 6. Grup 6, sorry ya grup 5, grup 6 dulu. Grup 5 last. Muhammad Anwar Daniel, Alia Shakira, Afikah Ma'wa, Syifa Hanah, Ahmad Zulirfan, Muhammad Rizan dan Ahmad Zuhair. Okey, Muhammad Anwar Daniel mana satu? Okey, sebelah saya Alia Shakira. Alia, Afikah Ma'wa. Okey, Syifa Hanah. Muhammad Ahmad Zulirfan. Sebelah saya tu. Muhammad Rizan. Depan saya dan Ahmad Zuhair. Depan saya. Okey, kejap. Gambar saya pegun. Okey, semua ready ya? Kita ambil gambar. Saya print screen. 1, 2, 3. Okey, sekejap. Saya hantar. Okey, last kali grup 5. Nur Diana, Syazwina, Nur Syaida, Nur Emilia, Aina Nurina, Ilya Humaira dan Siti Haslinda. Okey, Nur Diana mana? Okey, Syazwina. Nur Syaida. Nur Emilia. Aina Nurina. Okey, Ilya Humaira dan Siti Haslinda. Okey, semua sedia ya? Kita ambil gambar. 1, 2, 3.
Okey, saya dah masukkan semua dalam WhatsApp group. Okey, terima kasih semua. Saya buka balik macam biasa. Okey, alhamdulillah kita dah selesai ya. So, terima kasih semua kerana sudi menghadiri kuliah saya walaupun dalam MS Teams ya, tak kira sama ada khusus modal kemandirian ataupun khusus isu-isu sains actuary. Saya sebagai pensyarah, cikgu dan guru amat berbangga dapat memberi kuliah dan menjadi guru kepada you all semua. You all saya yakin akan mempunyai peluang ataupun karier yang lebih cerah selepas ini. Saya sentiasa mendoakan kejayaan semua anak-anak murid saya. Dan kalau kita berjumpa lagi, tak kiralah sama ada di UKM atau di luar UKM, janganlah sombong, tegur-tegurlah saya kalau saya tak ingat, saya minta maaf kerana anak murid saya dah ramai. Tapi insyaAllah saya akan cuba ingat. Kadang-kadang kita berjumpa mungkin bila ada latihan industri, anak-anak murid saya akan datang kepada kamu. Kamu akan jadi bos-bos mereka. Yeah, that's what's happening right now. Semua anak-anak murid saya semuanya telah menempah kejayaan dan saya amat berbangga. So saya yakin kamu semua juga akan mengalami benda yang sama. Saya sentiasa doakan yang terbaik dalam apa-apa jua bidang yang akan kamu ceburi. Dan saya minta maaf jika ada melakukan segala kesalahan. Maklumlah saya juga manusia, tidak perfect ya. Saya cuba untuk berikan ilmu sebaik mungkin ya. Yang baik datangnya dari Allah, yang bukan itu mungkin datangnya dari saya. Jadi it is such an honor having you as my students, and I hope you will do well in my ujian too. All of you will have good grades, not only in my course but in other courses as well. And insyaAllah panjang umur, diberikan rezeki, kita jumpa lagi. Ya. Mudah-mudahan sempatlah kita jumpa sebelum you all pergi practical training nanti. Saya pun dah maafkan you all. Yeah, so saya maafkan siap-siap. Tapi tak ada apa-apa kesalahan lah so far. So far so good. Kita tak jumpa kan. So tak ada salah pun. So semuanya okay. So itu saja dari saya. So all the best. Buat baik-baik dalam ujian 2 nanti ya. Okay. Ada apa-apa boleh masuk kita jumpa dalam WhatsApp group. Okay, ada apa-apa soalan terakhir sebelum kita leave meeting ini? Ya. Untuk ujian 2 kan cuma masuk topik selepas set break sahaja ke? Ataupun tak dengar lah Tan Kailun, kuat sikit. Untuk ujian 2 kan topik yang masuk ujian tu adalah topik selepas set break ke? Topik selepas sem break. Tapi untuk isu-isu sains actually saya masih belum masukkan yang buku tu kan? Yang buku tu saya ada masukkan tak dalam exam 1? Tak ada kan? Yang buku tu adalah masuk sikit kot. Satu soalan ke? Yang lain-lain adalah benda yang kita belajar selepas itu. Okey, lagi soalan lain? Prof, buku apa tu? Buku apa Prof cakap? Tu yang sejarah from actuary to actuarius tu. Yang tu dah lupa. Baru je berapa minggu tu. Yang itu kita tak cover dalam ujian 1, so mungkin ada satu soalan dari situ. But it is open book. At least you have to read lah so that you remember if I ask you the questions where you can find the solution. Okay, lagi? Apa lagi? Tak ada. Okay, siapa yang belum makan breakfast, pergi breakfast. Lepas ni ada kuliah Dr. Humaida pula untuk you punya projek ya. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera.
Thank you, Prof. Thank you, Prof. Welcome. Thank you, Prof. 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 Terima kasih, Prof.